Okey. Assalamualaikum adik-adik, kawan-kawan, mama, papa, adik, kakak, abang, semualah. Okey. Sekejap. Macam tinggilah sangat kat ni sebenarnya. Ni kan? Ni okey tak? Okey. Cepat-cepat bagi tahu semua kawan-kawan, Oma dan Hana dah sekarang dah start live. Alhamdulillah kita ni dah sampai ke hujung-hujung Ramadan. Setiap hari Kak Anis akan sebut hari ni berapa Ramadan kan. Hari ni dah 27 Ramadan, sekejap saja kita bakal berpisah dengan madrasah Ramadan. Ya Allah, Kak Anis rasa macam sedih sangat kan. Kita lepas ni dah tak berpeluang nak live setiap hari macam ni. Mungkin kawan-kawan, adik-adik, mama, papa, kakak dengan abang belum tentu berpeluang bertemu dengan Kak Anis lagi. Tapi tak apa, sementara ada lagi masa ni, kita ni kejap. Kak Anis nampak abang Hafiz Samidun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke tidak? Nampak Baik. berbelang-belang hari ni. Berbelang-belang? Berbelang-belang macam mana? Berbelang, berkotak-kotak hari ni. Tak Oh, perasan pula. berkotak. Ya. Okey, so Sihat, Anis dan juga semua, Umar dan Hana semua sihat? sihat Alhamdulillah. Omah Hana lagi sihat. Kan? Hmm, So, hmm. Abang Hafiz kali ni apa cerita macam persiapan raya, kita dah 27 Ramadan, lagi Ya, 3 hari nak raya, kejap je kan? lagi 2 Macam hari, mana 3 hari lah persiapan? macam tu. Hari macam tu lah. Persiapan so far, Alhamdulillah. Saya rasa ramai pun yang akan berhari raya di rumah saja. So saya pun Mm-mm. sama-samalah akan beraya di rumah juga. So akan menonton Omar dan Hana. InsyaAllah. Tapi Nak kan hari raya dengan kan? Ya. kehadiran orang baru ni, betul Ya. tak? Betul tak Hmm. ada orang baru kan? So jadi macam mungkin Hmm. suasana raya tu macam agak berbeza. Rasa macam lagi seronok, teruja. Macam mana perasaan ada anak bila kita berhari raya ni? Macam mana Abang Hafiz? Mungkin akan jadi lagi gembira lah sebabnya Mhm. Hamdi dia umur dia 2 bulan setengah. Sekarang dah pandai tengok TV, dah pandai tengok Omar dan Hana juga. Okay. Dekat YouTube tu semua dia dah hafal dah lagu-lagu tu. Macam mana 2 bulan Eh, boleh hafal ni? saya Okay. pun hafal juga. Saya pun kena hafal. Saya pun terhafal lah sekali kan. So Mhm. mungkin kali ni walaupun kita tak dapat bersama-sama dengan keluarga di kampung, tapi yang penting kita jaga kesihatan dulu kan. Itu lagi penting. Sebab kalau kita beraya apa ni kalau kita beraya yang apa ni di kampung tu nanti takut kita akan jadi masalah kan, ada masalah dengan kesihatan dan sebagainya kan. Jadi macam apa kita apa bukan apa yang nak cakap tadi, lupa dah, Astaghfirullahalazim. Okey, Kak Ya. Nis ingat. Waktu bulan Ramadan ni Abang Hafiz live kita hari tu, Abang Hafiz pernah kongsi dengan semua Ya. followers ni, Abang Hafiz dah hasilkan satu lagu bersama dengan Datuk Siti dan juga Ya, penulis liriknya adalah saudara Fitri Yahya. So mungkin kan betul. Abang Hafiz boleh kongsikan sedikit lah kan. Mhm. Sebab Kak Anis tengok ramai feedback kan dekat YouTube dan sebagainya, Mhm. Instagram, cakap melodi lagu Bashirah ni dia macam lain dari yang lain. Dia bukannya macam lagu-lagu yang kita dengar selalu tau. Tapi dia Ya. lebih ke arah macam Timur Tengah sikit. Macam Mhm. mana tu abang? Sebab Abang Hafiz yang buat kan lagu ni. Mungkin Abang Hafiz boleh ceritakan macam mana dapat ilham lagu Bashirah ni. Lagu Bashirah tu sebenarnya diilhamkan daripada lagu Taranum. Mhm. So apa ni kita alunkan apa ni lagu tu dengan gaya yang apa ni gaya yang berlandaskan lagu-lagu Quran lah kan. Jadi apabila Datuk Siti dia nak satu lagu yang ada unsur-unsur bacaan Al-Quran. So saya rasa ini satu peluang yang baiklah untuk saya apa sama-samakan dengan ialah maksudnya bersama-sama dengan Fitri Yahya kita buat lagu yang sesuai dengan Datuk Siti dan dari segi lirik pula digambarkan tentang uh,
perjuangan frontliner sempena PKP, sempena COVID-19 ini. Jadi dia jadikan benda tu seiringan dengan dengan situasi sekarang. So Tambah pula maksudnya dengan bulan puasa. betul. Maksudnya kalau Kak Anis tengok di YouTube lagu Bashirah ni dia ditujukan Ya. khas untuk frontliners. Tapi Ya. adakah memang perancangan asalnya begitu ataupun berubah ketika MCO disebabkan kekangan untuk kita nak syuting sebagainya? Macam mana tu? Oh tak, sebenarnya memang itu yang kita dah rancang, dan kebetulan lagu tu sebenarnya didedikasikan untuk bulan Ramadan, tetapi kita sesuaikan dengan keadaan semasa. Macam tu. Oh, Hmm. okey. Patutlah kan. So macam Ya, sebab Kak Anis memang suka sangat lagu Bashirah tu. Setiap malam Kak Anis akan dengar sebab kita rasa macam ala-ala Timur Tengah sikit. Dia macam ya, bunyi taranum sikit. ya, Masuk pula dengan suara Mak Iti yang sangat-sangatlah siapa je tak kenal dengan figura terkenal kita kan. So betul. Abang Hafiz, mungkin kita dah boleh start. Nampak macam dah ramai tunggu-tunggu bila lah kita ni nak berselawat kan. Asyik Ya, bersembang je kan. Okey, Kak ya. Anis start dulu boleh? Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua followers Omar dan Hana dan juga followers Abang Hafiz, alhamdulillah hari ini kita dah bersiaran pada program Pahala Berganda Ganda selama 27 hari. Sebab hari ni dah 27 Ramadan, alhamdulillah. Terima kasih atas feedback yang sangat positif. Terima kasih banyak-banyak dan kita hanya berbaki lagi 3 hari saja lagi. Kepada Mhm. semua, jom follow, like dan share Instagram Omar dan Hana untuk ketahui selepas ini panel apakah kan. Esok rasanya Ustaz Adhari dan lusa Ustaz Dosuki. Okey. Kak Anis cuma nak ingat kepada semua memandangkan Hari Raya Aidilfitri bakal kunjung tiba. Kita ada lagu baru Omar dan Hana. Kita ada lagu apa tu? Oh, Kan. Mungkin Abang Hafiz lepas ni boleh dengar tapi jangan sekarang lah boleh. kan. Kita ada Mhm. lagu baru Raya Gembira, lagu Omar Hana. Nak dengar, nak tengok macam mana baju raya Omar dan Hana tahun ini, kena tengok di YouTube channel Omar dan Hana. Hari Ahad ni akan keluar di YouTube channel 8.30 pagi, hari raya pertama. Okey, Oh, okey. kita release lagu hari raya pertama. Kan? Wow. Hmm. Okey. So, kepada semua adik-adik, Kak Anis nak ingatkan, jangan lupa Ya. kita bagi sumbangan kepada yang memerlukan melalui kempen kemanusiaan Omar dan Hana bersama dengan beberapa NGO iaitu kempen Box of Kindness. Kita ada lagu juga untuk kempen ni yang dinyanyikan oleh Abang Naim Daniel. Itu antaranya lah. Okey. Kan? Dan alhamdulillah 1 minggu kita dah dapat viewers sebanyak 838k. Tak silap. Okay, road to 1 Wow. million. So, cepat-cepat tengok di YouTube channel Umpan dan Hana sekarang. Jangan sekarang, nanti. Kena tengok live dulu, okay? Terima kasih Mhm. juga kepada Saji sebab sudi menceriakan live program Pahala Berganda Ganda kita. Kongsi rezeki seikhlas hati. Mungkin lepas ni Abang Hafiz dah boleh guna minyak Saji untuk masak berbuka nanti ke? Kan? Nampak Abang Ada Hafiz? kat sebelah. Memang ada kat sebelah. Kan? Okay. Abang Hafiz dah guna ke belum? Ya. Dah guna dah, dan banyak lagi produk-produk saji yang saya dah gunakan. Sos sedap, saya dah rasakan dia punya susu pun sedap, susu creamer dan susu pekat, macam-macam lagi sebenarnya produk saji ni. Jadi terutamanya minyak pun memang yang paling utamalah kan. Betul? Tapi, Okay. hmm, So mungkin macam lepas ni raya ke kita nak masak rendang ke, bolehlah guna-guna produk saji. ya. Macam-macam ada. Kak Anis pun bila saji berkolaborasi dengan kita baru Kak Anis tahu banyak rupanya produk saji ni. Sebelum kita tak tahu. Mhm. Okay. Abang Hafiz, kita nak selawat apa ya hari ni? Oh, sebenarnya hari ini kita nak sharekan selawat yang selawat ni sebenarnya kalau ikutkan ada macam-macam kan, tapi sebenarnya maksud selawat tu ialah kata-kata memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ni kita namakan dia sebagai selawat burdah, sebab selawat burdah ni ada alunan lah, selawat yang kita alunkan kan, melalui alunan berlagu kan. Jadi ada macam-macam selawat yang kita tahu, tolak al-badru alaina, lagi apa khairal bariyah, dan macam-macam lagi. Saya pun sebenarnya sangat teruja apabila sebut pasal selawat ni. Dia macam kalau kita umat Islam kan, selawat ni
seumpama lagu cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kalau kita cinta pada Nabi, kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kan, kita berselawat ke atas Nabi dan juga kita memuji keluarga baginda, kan? Dan kita harapkan syafaat daripada Nabi. Tetapi ada juga selawat ini dialunkan dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk burdah. Jadi hari ini tajuk kita selawat burdah. Simple saja. Tapi selawat burdah ni Ya. mungkin Abang Hafiz boleh kongsikan sikit lah. Dari mana Ya. datangnya selawat burdah ni? Macam mana boleh, sebab bila Kak Anis tengok di YouTube, ramai sangat cover di YouTube selawat burdah ni. Mungkin Abang Hafiz boleh cerita sikit dari mana datangnya selawat burdah? Saya rasa kalau ikutkan selawat burdah ni memang ialah perkataan, ialah maksudnya kalau kita nak cari betul-betul autentik di mana, dari mana, asalnya, mungkin kita tak dapat jawapan yang tepat. Tetapi ini selalunya selawat ni dialunkan dari zaman dahulu lagi, terutamanya di negara Arab. Okey, apabila kalau ikutkan sewaktu kedatangan Nabi pun daripada Mekah ke Madinah, memang dilafazkan dengan alunan serta nyanyian selawat. Kan, tala'al badru alaina, dari dulu lagi dah pun dialunkan selawat dan juga memuji kedatangan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni kalau ikutkan dah 1400 tahun kan, dia datang sampai akhirnya ke negara kita, ke Nusantara dan sebagainya. Kalau di Nusantara ni, sekarang ni kalau kita tengok banyak penasyid-penasyid dah mula rakamkan dan masukkan dalam album, masukkan dalam music video, dalam YouTube dan sebagainya. Jadi sekarang ni kalau nak cakap dari mana asal pun, saya pun rasa susah kita nak spesifikkan, kan. Tetapi yang penting apa pun, tak kiralah dari mana sahaja asalnya selawat burdah ini, kita tahu maksud dan tujuan dia untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi waktu Abang Hafiz cerita pasal selawat burdah, ramai sangat yang tanya dekat komen ni, Kak Anis perasan. Abang Hafiz, burdah ni maksudnya apa Abang Hafiz? Ramai sangat yang tanya. Nak tanya pasal apa? Maksud burdah? Maksud burdah tu apa? Itulah dia bermaksud syair. Dia bermaksud syair dan juga dia ada juga uslub. Uslub ni dalam bahasa Arab maksudnya gaya bahasa. Kan, jadinya bila kita nak menyampaikan satu-satu selawat ataupun syair, kasidah, kan, jadi kita kena tulis dengan bahasa-bahasa yang indah, betul tak? Kan, jadi bila kita sebut dengan bahasa yang indah, bila kita sebut bahasa yang puitis, bahasa yang lembut, kalau kita tengok mengikut bacaan saya, ada lebih 160 jenis kasidah yang orang dah kumpul-kumpulkan. Sebenarnya bukan satu, bukan dua, tapi ada macam-macam. Jadi syair-syair ini ditulis bukan oleh orang-orang yang sembarangan. Ditulis orang-orang Arab dulu memang pandai tulis syair, kan, bahasa-bahasa yang indah untuk memuji Nabi. Jadi kalau kita tengok kasidah burdah ni, dia ada cerita lah. Ini mengikut bacaan saya, kan, ada cerita dikabarkan bahawa orang yang asalnya menulis kasidah burdah ni, orang ni ialah seorang yang lumpuh. Jadi dalam cerita ni beliau lumpuh dan ketika keadaan sakit itulah dia mengarang kasidah yang memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada riwayat lah, kan. Jadi ada pelbagai pandangan, ada pelbagai kisah. Jadi kita dapat tengok macam tadi saya kata, ada lebih kurang 160 syair, ada 160 kasidah. Bayangkan kita ni nak berselawat, kadang-kadang kita tak tahu, kan, bila orang suruh kita selawat, kan, alamak, tak tahulah sallallahu ala Muhammad. Kita biasa yang tu je, kan. Tapi okey, sekarang ni hari ni kita dah tahu ada 160 dan mungkin banyak lagi, tapi 160 tu yang dah dikumpul oleh pengarang-pengarang, mereka kumpulkan syair-syair tersebut. Jadi mungkin hari ini kalau kita nak berkongsi semua sekali, saya pun tak pandai, kan, tapi mungkinlah adalah beberapa yang mungkin biasa kita dengar, yang biasa boleh kita alunkan. Sebab saya tahu alunan selawat ni menjadi
satu amalan yang selalu kita buat apabila kita nak buka majlis kan. Selalunya kita buka majlis dengan Asmaul Husna, lepas kita buka dengan Asmaul Husna, kita sebut-sebut nama Allah, kemudian kita susulkan dengan selawat kan. Jadi selawat ni dia bukan hanya kita memuji Nabi, tetapi kita melafazkan dengan bahasa yang cantik, bahasa yang indah dan juga penuh penghayatan. Macam tu. Alhamdulillah. Ya. Begitu terperinci apa yang Abang Hafiz kongsi dengan kita. So adik-adik kena dengar baik-baik sebab apa? InsyaAllah ni di hujung live ni kita akan ada live quiz. Live ada. Ya Allah, kenapalah hari ni Kak Anis banyak tersasul Quiz duit raya. Duit raya. Kita nak bagi duit raya Abang Hafiz. Okay. So Abang Hafiz adakah sudah bersedia untuk kita berselawat bersama-sama? Boleh. Okay, silakan Abang Hafiz. Okey. Jadi untuk semua yang menonton, ada yang bateri low pun ada tak apa, cepat-cepat cari charger kan. Hari ni mungkin kita nak kongsi qasidah yang pertama kan. Jadi selawat yang pertama, selawat burdah lah, maksudnya selawat burdah dan qasidah ni ialah satu benda yang sama juga kan. Tapi apa yang penting pun ialah selawat tu ialah kata-kata memuji Nabi kan. Hari ni saya nak kongsikan ini selawat baru yang baru saya rakam, tapi bakal keluar dalam album saya. Belum keluar lagi pun, tapi insya-Allah bakal keluar dalam album. Adakah Kak Anis dengan semua adik-adik yang tengok live kita hari ni antara orang terawal lah yang antara yang terawal. Tetapi mungkin ramai yang pernah dengar selawat ini, kasidah ini, burdah ini kan. Kali ni yang pertama ni tajuk dia Ahmad Ya Habibi. Ahmad Ya Habibi maksudnya kalau kita tahu melodi dia, Ahmad Ya Habibi Ya Habibi salam alaik. Maksudnya kita memuji Nabi Ahmad, iaitu Nabi lah. Ahmad tu ialah gelaran kepada Nabi. Ya Habibi, kekasih kita, kekasihku. Okay. Salam alaik, salam ke atasmu, selawat dan salam ke atasmu kan. Jadi saya dah rakamkan, sebenarnya saya dah buat satu album. Album ni ada 13 selawat yang saya ada 13 selawat dan juga nasyid yang dedikasikan khusus untuk Rasulullah. Jadi antaranya yang pertama ni ialah Ahmad Ya Habibi. Nak dengar tak? Nak. Tapi kan semua tu Abang Hafiz yang nyanyi ke ataupun ada kolaborasi dengan orang lain lagi? Yang ni saya nyanyi sendiri. Itulah mungkinlah mana tahu nanti kan satu hari nanti boleh menyanyi dengan Umar dan Hana. Umar Hana. Kan? Okay. Jadi saya pasang dia ada muzik. Kali ni ada muzik, boleh dengar? Tinggal sikit-sikit kan, halus kan. Jadi sekejap ya. Saya pasang muzik dulu tau. Okay. Oh, sekejap. Okay, one more time. Okay, Ahmad Ya Habibi, Nabi Muhammad kekasih kita. Jadi, okay. Ahmad Ya Habibi Ya Habibi سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عين الغريب أحمد يا حبيبي يا عين الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن
سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك أمن والسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك يا عين الغريب أحمد يا حبيبي يا عين الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أوكي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia. Kenapa Abang Kering Hafiz tekak. terus Kering tekak pegang? sebenarnya. Tapi tak apa kan. Itulah sebenarnya bila kita berselawat ni untuk Kak Anis dan apa ni, semualah yang menonton kan. Saya baru-baru ni saya baca kan, maksudnya bila bulan puasa ni kita buat satu-satu benda yang contohnya macam hari ni kita kena live, kemudian kita kena berselawat pula, bernasyid dan sebagainya kan. Tapi kalau benda tu kita suka, dia menjadi satu kegembiraan untuk kita. Dalam bulan puasa ni, adik-adik serta semua yang menonton kan, bila dalam bulan puasa ni kalau kita buat sesuatu yang kita suka, walaupun benda tu penuh ujian, kita rasa penat, kita rasa banyak cabaran, tetapi kalau kita suka benda tu, ia akan menjanjikan kegembiraan untuk kita. Kalau kita suka, kalau kita tak suka, dia akan menjanjikan kebencian pada kita kan. Tadi pun saya tengok ada yang mungkin ada yang komen yang teruk-teruk kan, mungkin tak suka pada rancangan kita ke, saya tak tahulah kan. Tetapi kalau kita tak suka pada sesuatu, okey, kalau kita tak suka pada sesuatu tu, apa pun kita akan nampak kebencian, apa pun kita akan nampak keburukan. Walaupun kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi ni sebaik-baik umat, tetapi tetap ada orang yang benci pada Nabi, tetap ada orang yang fitnah Nabi, tetap ada orang yang kutuk Nabi. Jadi kita sebagai umat Nabi, apa yang kita kena buat? Kita kena rasa sayang pada Nabi, kita kena memuji Nabi dalam apa juga cara sekalipun. Kita kena kepercayaan kepada Nabi ni merupakan rukun apa? Rukun apa? Rukun apa? Okey, adik-adik tolong Kak Dis jawab. Cepat. Cepat tolong Kak Dis jawab. Kita percaya pada Allah dan kan, lepas tu kita percaya kepada Rasul kan. Itu maksudnya itu sebagai rukun apa? Cepat. Rukun iman. Rukun iman kan. Jadi kalau kita tengok saya tadi sempat saya baca, ada juga yang komen tak suka saya.
dalam Oh my komen tu. Kan God, ada yang kata, saya baca, tak sukalah Hafiz Hamidun ni, dia baca acah-acah orang baik je. Tak apa, saya tak terasa pun sebenarnya. Sebab kalau kita nak tengok, Kak Anis, kadang-kadang kita buat live ni kan, kita nak cerita pasal benda-benda baik, tak semua orang suka pada kita. Kan, sebab kadang-kadang hati kita ni belum lagi Allah bagi, Allah bukakan. Kan, mungkin. Kan, kadang-kadang yang tengokkan rancangan kita kan, live kita ni, alah bosan lah kita nak cerita pasal selawat. Kalau boleh kita nak main, kita nak menari-menari. Mungkin ada orang yang fikir macam tu kan. Baik kita gelak-gelak, baik kita happy-happy. Kalau kita tak suka, apa benda pun akan jadi kebencian pada kita. Tapi kalau kita suka, benda tu akan dijanjikan kegembiraan untuk kita. Jadi itulah pada saya, kita kena, bila kita sebut pasal selawat, ni ada juga yang komen, Aiman kata iman adalah mutiara. Betul. Kalau iman itu dalam hati kita, bila kita ada rukun iman dalam hati kita, dia akan jadi mutiara. Dia akan jadi mutiara dalam diri kita. Jadi kalau dia jadi mutiara, dia jadi satu benda yang bernilai. Kalau kita tak ada iman, dia akan menjadi benda yang lain. Dia akan jadi sampah, dia akan jadi benda-benda kebencian, dia akan menjadi benda-benda yang negatif. Macam tu. Betul. Tapi kan Kak ni macam tertarik tau sebab yelah macam Abang Hafiz cakap, bila kita buat sesuatu tu mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka kan. Tapi Abang Hafiz sebagai orang yang dikenali, kan Abang Hafiz keluar pergi mana-mana pun semua orang kenal. Mesti pernah menerima macam beberapa kritikan ataupun pandangan negatif. Macam mana Abang Hafiz kita orang kata macam nak tangani perasaan, rasa ataupun kita selalu fikir, kita akan fikir tau apa yang salah aku, apa yang aku buat kat diorang, apa dosa aku. Pernah tak Abang Hafiz fikir macam tu? Pada saya, kita kena bersikap positif lah yang pertama kan. Kalau kita tengok Nabi SAW sebagai role model kita. Hari ni kita cerita pasal selawat, maksudnya kita cerita pasal Nabi. Kita tengok Nabi tu kan, walaupun orang dalam ada kisah yang dikatakan orang paling najis dekat rumah dekat Nabi kan, tapi Nabi balas dengan doa. Nabi balas dengan kebaikan. Jadi pada saya, tidak semua orang akan suka kerja dakwah kita. Tidak semua orang akan suka dengan benda-benda baik yang kita buat. Tetapi kita sentiasa doakan supaya mereka akan tak suka kita, tak apa. Tapi sukalah apa yang kita cakap. Sukalah apa yang kita buat. Ada pepatah Arab kata, unzur maqala wala tanzur maqala. Dengar apa yang orang tu kata, jangan tengok siapa yang cakap. Kan kadang-kadang kita ni tak sempurna kan, Kak Anis kan. Kadang-kadang orang tengok kita, alah macam lah dia ni baik sangat nak cakap pasal selawat, nak cakap pasal Nabi, nak cakap pasal kasidah. Dia pun dulu pun masa sekolah pun budak nakal juga. Ada orang akan cakap macam tu kan, tetapi kita tengok balik pepatah Arab tadi kata unzur maqala wala tanzur maqala. Dengar apa yang orang nak cakap, jangan tengok siapa yang cakap. Jadi apabila kita dengar dan apa yang orang bagi nasihat itu yang kita ambil sebagai intipati dia, jadi insya-Allah lepas tu kan kita tak perlu tengok siapa pun yang bercakap. Pada saya, apabila saya berselawat dan sebagainya, bukan kata saya ni orang yang baik, orang yang hebat, saya orang yang biasa je sebenarnya. Kan saya suka di studio saya buat lagu nasyid dan sebagainya. Contohnya macam tadi kita sembang tentang lagu Bashirah kan. Saya kata saya tak ada apa-apa sumbangan pun untuk negara yang besar yang boleh saya buat, tetapi saya sumbangkan apa yang saya ada, kreativiti kita, masa kita, pengetahuan kita untuk kebaikan orang lain. Jadi sama juga. Jadi bila kita macam tadi, kalau soalan Kak Anis kata kalau saya keluar dan mungkin ada orang berpandangan negatif pada kita kan, pada saya kita jangan ambil hati, sebab kita tahu, kalau kita tahu tujuan kita ialah kita nak sampaikan benda yang baik, terpulanglah orang nak terima ataupun tak nak. Kan kita tak boleh nak halang orang untuk suka kita, tetapi kita boleh sebarkan kebaikan sebab itu benda yang wajib untuk kita. Kan kalau orang tak suka kita, tak apa, tak ada menjadi masalah, sebab akhirnya kebaikan itu yang akan dinilai. Dalam hidup kita ni kan, Kak Anis kan, dalam hidup kita ni, yang penting bukan macam mana kita bermula. Yang penting macam mana kita berakhir. Kan? Jadi apa permulaan kehidupan kita ni, kadang-kadang hidup kita sosial, hidup kita terumbang-ambing, hidup kita macam tak sempurna, tak bagus. Semua orang akan alami hidup yang sama. Macam kita dari kain yang putih, kita ni daripada kecil kan kita membesar dan akhirnya penamat tu yang penting. Pengakhiran hidup kita tu yang paling utama sekali. Allahu Akbar. Sambil-sambil apa Abang Hafiz cakap tentang kehidupan ni, Kak Nis terfikirlah macam
ada satu ni Kak Ais baca dekat buku. Dia cakap apa? Ya. Dia kata kita ni kena jadi cermin. Jangan jadi cermin mata. Sebab apa? Kak Ais cakap macam ni. Kalau cermin kita tengok kesalahan kita. Tapi kalau kita jadi cermin mata, kita tengok kesalahan orang lain. Logik tak Abang Hafiz? Macam ni pakai cermin mata lah. Cakap ni sebagai cermin mata kan. Tapi tak apa, kita jangan tengok kesalahan orang lain. Ya. Okey. Hafiz, kita dah berselawat, kita dah bercerita tentang selawat burda, selawat lain, tentang kehidupan dan sebagainya. Okey, dah tibalah masanya yang ditunggu-tunggu semua adik-adik ni. Kak Ais nampak dekat komen, bila nak bagi kuis ni Abang Hafiz? Cepat. Tak Abang Hafiz bagi satu kuis ke Kak Anis yang nak bagi? Kak Anis bagi dulu. Boleh? Tapi satu je Abang Hafiz. Oh, satu je. Oh, kali ni saya bagilah. Okey, sebab hari terakhir dah. Okey, tadi saya ada apa ni, bagi satu angka kan, berapa banyakkah yang buat masa ni yang dikumpulkan oleh pengarang-pengarang, pensyair kan, jumlah qasidah burdah yang dah dikumpul, yang diketahui sampai sekarang ini. Tadi saya ada bagi tahu angka dia kan. Okey. Senang je. Hafiz, tadi yang dah jawab lah. Ya Allah, cepat je. Abang Hafiz kena pilih tau siapa yang jawab. Kalau ikutkan dekat sini dah ada yang lain jawab. Kalau ikut dekat komen dekat saya ni, Malina Hamzah jawab. Malina Hamzah jawab apa? 160 syair/kasidah. Malina Hamzah. Okey. Yang tak menang pun tak apa. Janji maksudnya kita dah berkongsi sesuatu kan, satu ilmu kan. Bukan maksudnya kasidah tu hanya ada satu, ada dua. Okey, kadang-kadang kalau kita katakan, alamak saya ni ada 160 kasidah ataupun selawat ataupun selawat burdah, kita tak tahu. Ada 160, kita boleh pilih macam-macam selawat. Okey, Abang Hafiz, pejam cilik kan. Ini dah masuk kali kedua kita bersiaran bersama dengan Omar. Alhamdulillah, dan juga kali terakhir Abang Hafiz. Kita tak tahulah kan, mungkin lepas ni kita ada rezeki nak jumpa lagi bersama dengan Omar Hana, ataupun Abang Hafiz sudi ke nak ajak Omar Hana nanti nak berselawat sekali. Boleh. Dah habis ke? Belum habis lagi kan? Ke dah habis dah? Baru nak belanja lagi satu. Boleh tak? Boleh tak? One more selawat. Lagi kan? orang nak sebenarnya. One more selawat. Boleh tak? Sebab boleh, ini selawat yang saya rasa tadi tu macam kita jarang-jarang dengar sangat. Mungkin pernah dengar. Kan kali ni selawat Tola'al Badru Alaina. Lagi ramai orang kan mungkin boleh selawat sama-sama kan. Jom kita dengarkan Tola'al Badru Alaina. Okey, jom. Yes, kejap saya pasang. Boleh. So jangan lupa album ni nak keluar insya-Allah pada Maulidur Rasul bulan 10 nanti. Lama lagi, so boleh nantikan. Ni kita dengar awal-awal Ya. Okey. Boleh panjang sikit dia punya intro dia. Sekejap Okey. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Lepas ni mungkin kita boleh selawat sama-sama Kita ulang balik Tola'al Badru Alaina Yang dengar dekat rumah, yang dengar dekat rumah, yang dengar di mana-mana saja. Okey, standby. Okey. Go. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru
علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Okey, lebih kurang macam tu saja. Nanti nak belanja Ah, banyak-banyak kan, nanti boleh dengarkan di semualah platform digital, di YouTube dan semualah. semualah. Okey. Okay, Ah. nanti jangan lupa bagi tahu, nanti Omar Hana tolong Abang Hafiz bagi tahu album ni kan. InsyaAllah. Terima kasih Omar dan Hana. Okay, sama-sama. Terima kasih Abang Hafiz sebab sudi live bersama dengan Omar dan Hana untuk kali yang terakhirnya sepanjang Ramadan Okey. ini. Kan, Sama-sama. sedih pula rasa kan. Selalu kita Kak Anis akan minta macam nak berdoa sikit. Tapi boleh tak kali ni kita buat kelainan sikit kan? Kita dah berselawat, kita dah selawat tadi tolak al-badru alaina. Alaina dan juga Ahmad Ya Habibi. Ya Habibi kan. Boleh tak kan sebab ramai yang cakap dekat komen ni, ya Allah mahalnya lenggo Arab tu. Mahalnya lenggo Arab tu. Boleh tak kalau Abang Hafiz ni belanja sikit je lagu Bashirah, boleh tak? Bashirah? Sikit je. Boleh. Ya. Okay. Bashirah Okey. Saya ambil dia punya part yang tengah-tengah lah. Hadir insan berterusan ulur firasat sejati, perisaikan diri menjaga nyawa tak terganti, budi yang terpuji, kesabaran yang mulia bila dia menghadirkan, sakit yang membelenggu mengajar hati ini menzikirkan luahan jiwa. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Abang Hafiz. Terima kasih Sama-sama, sekali insyaAllah. lagi kepada semua adik-adik. Jangan lupa dengan lagu baru Omar dan Hana, Lailatul Qadar di YouTube sekarang. Ramai sangat yang sedih tau dengar lagu tu. Mungkin Abang Hafiz lepas ni boleh tengok. Dan juga terima kasih kepada Saji kerana sudi menceriakan program live pahala berganda-ganda, kongsi rezeki seikhlas hati. Okey, kepada semua adik-adik, Kak ni sudah letakkan link di bio kempen Box of Kindness. Jom sama-sama kita beri sumbangan sepanjang Ramadan ini. Terima kasih Abang Hafiz. Sama-sama. Waalaikumsalam.